Record lah. Bila record ni jangan malu-malu lah nak bertanya, nak share apa. Kita anggap benda ni macam discussion lah sebelum esok cuti kan, Kuala Lumpur. Okey. Berbalik kepada ni, mula-mula apa yang saya nak discuss mula-mula adalah kita nak introduce kita punya trading platform Phillip Nova ni. Macam baru ni last week saya ada share lah Phillip Nova ni, tapi apa yang kita jumpa chart ni tidak bergerak seperti mana sebelum ni. Sebelum ni ada tak siapa yang pernah guna demo tapi chart tu memang live. Bukan live, maksudnya bergerak lah dia punya chart macam ni, dia bergerak. Sebelum ni bergerak, saya dah bila sejak semalam saya komplain dekat Phillip Nova. Sebab Phillip Nova ni dia punya developer software dia tu dekat Singapura. Jadi dia dah cuba rectify selesai masalah ni. Sepatutnya walaupun demo dia cuma delay 15 minit je. Maksudnya macam ni. Delay 5 minit macam ni ya. Okey, FCPO ni. Okey. 15 minit macam kita sebelum ni yang kita guna trading view tu lah. Kalau let's say market 10.30 open, dia 10.45 baru start bergerak. Tapi dia bergerak, dia tak stop lah, dia bergerak sehingga dia akan stop bila market rehat lah. Itu dekat demo account. Dia sama masa account kita live. Tapi mungkin sekarang dia tengah cuba baiki lah, sistem dia ada masalah kot. Okey, saya setakat ni cuma nak tanya lah siapa ada apa-apa nak tanya lah tentang platform ni. Cuba saya explain sedikit. Kalau siapa yang tak pernah tengok lagi trading platform ni, beritahu lah. Okey, bila siapa-siapa yang nak try demo, boleh message saya akan bagi link untuk demo account. Okey, demo account tu bila dia biasa dia akan bagi test guna selama sebulan. Bila dah habis sebulan tu cuma kita buat macam forgot password je. Tukar password, nanti boleh guna balik. Dia stand lagi another 1 month. Okey. Cara setup dia macam saya guna cakap saya setup dia sekejap. Okey. Okey, ini trading platform dia macam ni. Ini dekat desktop lah. Dekat apps tu pun boleh install juga. Phillip Nova juga boleh install. Sebab sekarang macam saya beritahu sebelum ni, saya sekarang banyakkan guna Phillip Nova punya live dekat handphone. Sebab saya dekat office, saya tak boleh buka ni. Macam tak tahu sama ada dia block ke apa, saya tak tahu lah, mungkin kot. Tapi saya sekarang jadi macam selesa lah guna keadaan setting macam ni je. Okey, bila dekat demo ke ataupun live nanti ada account, cara kita nak add watchlist ni mungkin semua dah tahu. Kalau siapa tak tahu, beritahu lah. Saya cuma ulang kaji balik beritahu balik. Okey, cara add dia dekat watchlist ni, kita klik je add. Klik add. Lepas tu kita ambil future. Lepas tu sebab kita nak trade market BMD BMD stand for Bursa Malaysia Derivative. Klik je derivative, ambil FCPO. Lepas tu kita ambil lah 3 bulan daripada current month. Sekarang kita trade bulan 2. Bulan 2 dah tak ada sebab saya dah ambil. Tapi saya suggest siapa yang dah ada trading account live tu ataupun boleh mula-mula saya rasa lebih mudah setup dekat telefon, ambil yang dia ada satu nama tu aktif. Maksudnya dia yang paling aktif, dia akan display dekat kita punya handphone dan juga dia akan synchronize dekat kita punya desktop. Tapi kat sini saya pernah cari, tak pernah jumpa yang ada perkataan aktif tu. Okey, itu saya pernah beritahu siapa itu Kak Rina saya. Kak Azrina. Okey. Jadi tambah tu, bila kita dah add benda macam tu, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. Ini sebab malam ni kita nak tunjuk yang market tengah moving. Saya letak 9 MAC ni dan juga go lah. Okey, contohnya kita ambil FCPO ni untuk FCPO. Bila kita klik je di atas satu ni, dia akan keluar macam ni. Place order ni adalah untuk kita place order lah. Itu market depth kita akan nampak macam ni. Market depth, tapi saya ambil yang moving yang kita boleh nampak. Okey, contoh je ni ya. Contoh market depth. Okey, dia akan bergerak macam ni. Nampak dia bergerak. Ni market depth. Kalau kita nak bagi balance supaya atas 5, bawah 5, kita klik je ni. Dia akan balance 5, 5, 5.
Sebab market depth dia cuma display 5 market depth belah long ataupun buy belah biru ni, sell belah merah ni. Okey, ini macam kita belajar saham lah. Ni jumlah orang Q lah. Okey. Siapa yang expert guna market depth untuk trade, sila boleh gunalah, boleh alternatif. Kalau let's say daripada sini, kalau kita nak place order ataupun kita, let's say lah kita tengok kat sini, ramai orang beratur. Mungkin situlah kita consider support ataupun kalau kat atas ni kita consider resistance. Jadi cara dia, kita klik je contoh. Klik, dia akan keluar macam ni. Kita terus kan yes. Maksudnya automatik kita akan queue pada harga tu. Bukan suruh beli, dia akan queue harga tu. Cara nak guna nak trade dekat market depth. Kalau kita nak beli kat sini, kita klik dekat sini. Oh sama. Itu cara nak trade guna market depth lah. Okey. Kalau kita nak trade macam biasa, okey ya, sekejap saya tutup ni. Kalau nak trade macam biasa, saya ambil yang 9 MAC sebagai contoh. Kalau trade macam biasa, kita klik dekat sini. Klik kat sini, kita ambil kat place order. Okey, place order, dia akan keluar macam ni. Okay, keluar macam ni, okay, dia ada last ni harga current price, paling rendah, low, high, volume, berapa changes dia. Ni harga semalam YDSP. Okay, bid dengan ask ni macam tadilah, apa ni, buy dengan sell. Ini harga dia. Jadi sebab macam saya beritahu sebelum ni, saya tunjuk saya selalu share kan dekat dalam tu. Sebab bila FCPO ni actually dia ada macam ni, nampak tak? Dia kita boleh two way untuk trading. Maksudnya buy kita boleh masa harga buy, beli rendah jual atas boleh, dan juga kita boleh sell. Maksudnya two way lah, sama ada harga tu tengah saya bukan ya. Okey, contohnya biasa harga tengah turun pun kita boleh trade, harga nak naik pun kita boleh trade. Itu kelebihan FCPO, two way two way punya trading. Okey. Okey, cuba tengok sini ya. Okey, untuk FCPO dia ada 4 jenis order type. Buy limit, nanti saya explain detail. Buy limit, buy stop, sell limit, sell stop. Okey, dekat mana benda ni guna? Bila kita trade, okey, nampak ni ya. Okey, bila let's say kita nak place order, dia akan keluar macam ni, nampak tak? Order type. Kat sinilah adanya limit dengan stop. Limit dengan stop limit dengan stop, lepas tu let's say lah kita nak buy limit. Okay, kita pilih klik, lepas tu kita masuk harga kita, lepas tu kita pilih lah sama ada kita nak buy ke nak sell. Okay, kalau kita nak stop, kita nak masuk harga kita, berapa kuantiti kita nak beli, ataupun nak jual, kita pun klik buy atau sell. Ini perlu hati-hati, jangan tersalah tekan. Okay. Lepas tu market ni maksudnya contohnya kita tak nak queue harga yang kita masuk ni, kita tak nak queue pada harga limit ataupun stop, kita tu tekan market. Faham? Dia tu akan beli pada harga yang kita nak tu lah. Contoh saya tunjuk ni, okey. Sebab demo disadvantage demo ni rasanya dia tak boleh guna limit dengan stop, dia cuma boleh guna market je masa demo. Tapi nanti saya explain apa maksud dia limit dengan market. Okey, contoh macam ni kita tengok satu. Okey, tengok chart. Okey. Ini tu demo sebab tapi dia tak bergerak, sepatutnya dia bergerak. Okey, saya cuma tunjuk Okey, sekarang dekat atas chart pun kita boleh queue beli macam kata kita tengok pada sini. Okey, kat sini contohlah kat sini. Okey ya. Sorry. Dekat management trade line. Okey, katalah kat sini kita nak beli harga, contohlah kat sini. Okey, kat sini patutnya kata harga 6541. Okey, 6541 kalau kita nak tunggu harga kat situ, kita klik je buy, atau kalau kita nak buy 6541 sebab current price kan 6541. Okey, sorry. Katalah kita nak beli tinggi sikit. Okey, contohlah kita nak beli 6552, saya tunjuk let's say lah kita nak beli 6552. Kita nak buy di sini guna yang saya tunjuk tadi. Okey. Saya kecil sikit ni. Ya. Sebagai latihan lah, sebab tu saya panggil latihan. Okey, ini kegunaan buy order type ni. Buy dia ada
Buy, limit, market, stop saya kecil ni bagi nampak. Tak nampak bagi tahu saya bagi tak sebelah ni nak bagi faham. Okey. Okey, saya bagi nampak ni apa? Nak bagi betul-betul faham. Okey, sekarang katalah. Okey. Bagi contoh, sekarang katalah kita ni tak gaisan gaisan warna saya tak warna merah. Ni sebagai latihan. Okey, sekarang katalah kita nak beli buy dekat harga 6552 tapi current price sekarang 6541 warna hijau. Okey, kalau kita nak buy, that's why saya nak terang kita guna yang selalu gambar saya hantar. Dia maksud dia macam ni. Ni market price ni maksudnya warna hijau ni lah, current price lah market price ni. Jadi sebab kita nak buy pada 6552. Jadi kita nak guna yang mana? Nak guna buy limit ke buy stop? Kalau siapa tak faham tanya, kalau siapa faham pun boleh tahu, boleh jawab. Buy stop. Buy stop. Buy stop. Ada tak siapa tak faham sebab apa buy stop? Cuba beritahu biar saya nak bagi make sure semua faham. Jadi kalau tak faham sebab benda ni mudah je nak faham. Ada tak siapa tak faham? Tolong participate lah, boleh tanya soalan. Sebab saya tak nampak siapa sekarang. Ya, Assalamualaikum, saya Kak Syah. Nak tanya yang buy stop tu maksudnya, correct me if I'm wrong, okay. Buy stop tu maksudnya when kita key in that certain price, dia akan buy dekat at that price. Tapi kalau buy limit, dia akan lari 2-3 bit macam tu ke? Salah. Bukan. Itu kalau lari 2-3 tu adalah bila kita pilih market kat atas. Limit kot. Market. Dia macam ni. That's why kena faham gambar ni. Contoh macam ni sekarang macam saya beritahu, current price kita 6541. Okey. Current price ni sama dengan maksudnya market price lah. Faham? Alright. Jadi sebab sekarang kita nak queue, kita target kata kat sini bila dia breakout 6552 ni baru kita nak beli. Okey. Jadi sebab current price kita 6541, dia lebih kecil daripada harga kita nak beli. Kita kena refer kat sini, faham ni. Jadi sekarang sebab harga kita lebih besar daripada buy stop. Current price, that's why kita guna buy stop, faham? Jadi kat sini order type kita kena letak buy stop. Lepas tu kita pun masuk 65 berapa dia? 6552. Lepas tu kita place order. Demo tak boleh buat lah. Tapi kita cara dia. Faham tak? Okey. Tak apa. Saya buat satu garisan lagi. Kita nak siapa tak faham tanya. Jangan diam. Kita letak satu lagi. Ni garisan warna apa? Warna biru lah. Kalau sell stop pun sama macam tu juga kan? Macam ni Kak? Kalau sell stop pun function dia sama juga kan? Ya, betul. Kalau sell stop, okey, sell stop katalah sekarang, okey, kita main sell pula. Okey, kita sell. Jadi katakan sekarang current price 6541. Kita nak sell pada 6552. Berapa, macam apa kita nak guna? Sell limit ke sell stop? Sell stop kan? Macam mana? Tak. Kena faham ni. Maksudnya sekarang kita current price, kita panggil market price Hasna. Market price 6541. Okey. Hijau ni current price tau. Okey. Maksudnya market price lah. Bila saya sebut current price tu maksudnya dalam refer gambar ni adalah market price lah. Okey. Jadi sekarang kalau kita nak queue lah. Sekarang kita bercakap queue lah. Bukan kita guna untuk market. Market ni immediately dia akan beli pada 1 atau 2 bit bawah ataupun pada harga semasa, tu market price. Okey Okey, jadi sekarang katalah kita nak sell
dekat 6552. Kita nak guna sell stop ke sell limit? Sell limit sebab dia sell limit ke sell betul. stop? Sell limit. Sell limit kan sebab kita expect dia naik kan. Betul. Dia bukan expect dia naik. Maksudnya kita nak Q, kita kena set dalam mindset kita, kita nak Q tu harga tu lebih besar ataupun lebih kecil daripada current price. Oh. Lepas tu kita refer sini. Sama kat macam ni. Okey, sekarang let's say lah kita harga semasa, harga market price 6541. Kita nak buy dekat 6510. Kita nak guna apa? Buy limit ke buy stop? Okey, sekarang ni Kak Syah nak tanya apa beza stop dengan function limit tu, how the limit act and how the stop act? Tak, dia beza dia nak beritahu kita dekat mana kita nak tunggu je. Faham tak? Oh, tapi sekarang ni Kak Syah tak faham kalau apa maksudnya stop dengan limit tu. Dia macam ni, limit ni saya tak tahu maksud dia macam mana, tapi apa yang saya faham dia guna contoh macam ni lah. Let's say lah kita dah beli dekat 6510 kita buy. Okey, buy. Jadi sekarang kalau kita buy, kita untuk close kita buat apa? Sell, alright. Kita sell. Jadi sekarang katakan kita dah beli dekat harga market price kita 6510, okey? Okey, lepas tu tak apa, saya buat satu line lagi. Saya bagi betul-betul faham. Okey, kita buat satu lagi guys. Sekejap saya anjak dah sini. Anjak kat sini. Okey, ni warna hitam ni. Katakan warna hitam ni kita dekat sinilah, dekat 65. Okey. Katalah kita dah buy dekat 6510, okey. Tapi kita boleh setting satu je untuk Q sama ada nak TP ke ataupun stop loss lah. Okey. Okey, sekarang katalah kita dah buy. Jadi untuk bila kita buy, kita nak close ataupun kita nak jual benda tu untuk take profit ke, kita perlu sell, betul? Okey. Jadi katalah kita tak apa, kita confident, aku malas lah nak letak stop limit macam Zul aja, aku nak letak TP macam saham. Jadi masa itulah kita guna buy stop. Sell limit. Oh. Jadi katakan kita nanti bila kita beli kan, jangan saya buka sini ya, saya bagi nampak. Bila kita beli aja, dia akan display kat sini. Complete open position. Dia akan klik. Kita dah beli maksudnya kita buy. Faham tak? Okey, buy. Jadi kita klik dekat kontrak yang kita dah beli tu, dia akan keluar perkataan place lah. Place macam ni. Kata macam ni. Okey. Jadi dekat place ni maksudnya bila kita place je, barulah kita letak harga. Kita letak harga macam mana tu tadi. Maksudnya kita dah beli, jadi sekarang kita buy dekat 6510 tadi lah. Jadi sebab kita nak letak nak take profit dekat 6552. Jadi kita klik dekat place dekat satu unit tadi, kita ambil sell lah kan. Sell, kita pilih sebab dia sebab tadi kat sini kita boleh nampak sebab dia duduk atas, kita nak take profit, jadi kita letak limit, betul? Okey. Limit kita masukkan apa dia 6552. Lepas tu kita klik place order. Jadi bila harga ni climbing naik, touch je 6552, automatic dia akan close lah kita punya position. Faham. Faham? So maksudnya kan stop dengan limit ni, contoh kalau kita guna entry position kita long, kita jadi of course lah kita nak sell kan, so jadi Betul. kita pakai sell limit lah. So maksudnya kalau kita dalam position long, kita nak buat stop loss, kita guna stop sell stop, betul tak? Betul. Sell stop kalau let's say tu kita kena tengok kalau let's say lah kita, contoh gini Kak Sarah, katakan kita dah beli 6510 kan? Okey, sekejap saya buat satu garisan lagi. Okey. Ni kita buat satu garisan, kita letak warna apa? Warna purple ni. Merah untuk stop limit. Okey, merah untuk stop limit. Merah kira bahaya lah. Bahaya betul. Okay.
Betul cap. Okey, warna kita tukar, kita ambil warna take profit, kita ambil warna warna apa? Warna maroon lah, senang. Boleh Okey. Okey, jadi sekarang katalah kita beli 6510 di buy long Buy long. Okey. long kita 6510. Jadi sekarang katalah harga turun dekat 6495. Okey. Ini condition lah ya. 6495. Jadi kalau let's say lah kita nak letak, kita nak cut loss terus. Maksud cut loss lah, maksud kita tak sempat tak sempat letak stop loss, kita nak cut loss tu. Okey, masa ni lah kita guna function Limit. sell market. Sell market terus. Sell market tu, faham? Takut dia terjun. Takut Kita dia tak tunggu terjun. lah. Kalau Faham? kita pakai limit, jadi macam mana? Boleh, kalau sell limit kita sorry, kita tak boleh guna sell limit untuk take profit ke? Kalau sell limit Kak Sah, jadi sekarang kata let's say harga sekarang 6495, kita boleh tak set limit tapi kena tinggi daripada current price lah. Kena setting dia dekat bila kita set limit, jadi set limit dia kita kena letak Stop harga limit kena bawah. tinggi sikit. Tak kena tinggi. Tak, sebab kita main long Zul. Ha? Kita main long, untuk stop limit kena ada harga bawah. Bukan, kita long, dia stay sama je konsep dia Cap. Dia sama je konsep ni. Stop limit tu kira macam cut loss kan? Tak, kita limit ke stop ni actually kita punya reference adalah market price ni. Okay, Sama ada sell limit tu market. kira Q lah. Yes, kita sama ada harga kita nak Q tu adalah harga lebih besar ataupun kurang. Faham? Okay, bang. Faham tak? Ada soalan tak? Ada siapa tak faham tak? Cik Zul, Ya, saya. saya rasa ada orang confuse yang ni lah Cik Zul, kalau dapat saya cubalah kod nanti Alright. saya try explain balik. Okay. Takut pula nanti saya explain lagi dah tak faham pula kan. Okey, macam ni. Saya rasa yang akad tadi tu, apa nama akad tu? Kak Sah. Kak Sal, dia mungkin confuse dengan sell stop dengan sell limit tu. Macam ni Kak Sal, tadi Cik Zul cakap, katakanlah dia beli long pada 65 kan. Lepas tu tiba-tiba bila kita long, kita kena sell, harga tu kena naik lebih daripada 65. Betul tak? Kan? Betul lah. Jadi dalam kes sekarang ni Cik Zul kata harga tu turun. Harga tu makin turun. Jadi kita tak boleh pakai sell limit. Sebab apa? Sebab apa? Kalau kita pakai sell limit, kita mesti set harga tu lebih tinggi dari harga market price. Harga semasa. Tapi Kalau Kak Syah, tapi kalau sebab kita buat Kak Syah punya experience, Kak Syah sebelum ni tak pakailah apa yang you all pakai stok apa tu kan. Bila Kak Syah, sebab Kak Syah memang jenis standby je macam tu. Kak Syah tak pandai kan. So Kak Syah pakai market. Tak, Kak Syah pakai limit je. Kak Syah pakai limit, bila Kak Syah kata macam Kak Syah cut loss kan. Kalau Kak Syah cut loss, Kak Syah pakai limit, dia makan lah juga. Tapi kalau Kak Syah, kadang-kadang dia lari macam 1-2 bit. Kadang-kadang dia lari pergi 3 bit. Kalau Kak Syah nak Kak Syah jual pun, kalau Kak Syah ada untung, Kak Syah jual, Kak Syah main tekan je limit tu kan. Kak Syah tak tukar apa-apa. Kadang-kadang Kak Syah kata Kak Syah tekan current price tu, macam Kak Syah kata nak buy sekarang harga yang kat screen tu kan. Tapi bila Kak Syah pakai limit kan, dia lompat, dapatlah untung. Kadang-kadang lah dia jadi 2-3 bit. Betul Kak Syah, kalau pakai limit, dia biasanya akan lari sikit. Betul. Saya dulu pun macam tu. Saya dulu pun macam tu. Sebab saya tak tahu pasal stop juga macam Kak Syah kan. Katalah saya nak cut loss, masa dululah saya nak cut loss, katalah dia dah turun makin bawah ni. Bila saya set limit, dia tak pergi lari dekat price yang saya set tu. Dia macam akan lari juga beberapa bit. Betul tak? Betul. Itulah. Kalau stop tu memang Betul. sharp Ya, kan. kalau kita tekan stop, dia akan sharp dekat harga tu. Okey, nak tahu function tu je. Betul. Kak Syah, mula-mula memang confuse sikit. Saya pun macam tu. Terima kasih Kak Zina. Dia untuk make simple untuk semua mudah faham, kita anggap
Tak apa, yang ni boleh print tanpa depan komputer ke mana dekat meja masing-masing. Ini kita anggap sebagai rule of thumb lah, senang cerita. Okey, yang gambar ni, simple rule ni. Rule of thumb ni kita set dalam kita punya trading, bukan trading plan, kita punya mindset. Ni kita anggap ni adalah sebagai reference kita dekat mana kita nak queue harga. Okey, maksudnya sekarang market price ni maksudnya current price lah. Okey, kalau kita nak buy, harga kita nak buy ataupun harga kita nak queue tu, harga nak queue kita lebih besar daripada market price, kita guna function buy limit. Okey, tapi kalau kita nak harga kita nak queue tu lebih rendah daripada harga market price, kita guna stop buy stop. Faham? Salah. Ha? Salah. Itu long position Long position buy, long position, betul. Long kalau nak beli harga atas kena stop. Cik Zul terbalik. Sorry. Kita confuse dah Cik Cik Zul. Zul dah terbalik. Betul. Sorry. Maksudnya kalau kita nak long, kalau harga kita lebih tinggi daripada market price, kita guna buy. Kena stop, buy stop. Jadi kita main limit ataupun stop. Faham? Okey, kalau kita bahagian short ataupun sell, kita guna function limit apabila harga kita nak queue tu lebih tinggi daripada harga market. Boleh? Jadi benda ni penting guna macam mana? Bila masa kita yang saya selalu share macam hari ni kan saya share kita nak guna trailing stock limit. Kita maksudnya kita dah buy ataupun sell, kita nak adjust supaya kita boleh ride the trend dengan profit. Ada soalan tak sebelum ni? Tak apa, kita tanya nanti, kita buat latihan dekat trading view lagi nampak. Sini boleh nampak juga tapi ni kali-kali ni. Ada soalan tak? Assalamualaikum Cik Zul. Saya. Saya ni Hakim ni. Okey. Saya nak cuba bagi Boleh. apa yang saya faham Boleh. Kalau kita nak buy untuk long, jadi untuk yang buy stop tu macam seolah kita nak pergi pada harga breakout, betul tak? Kalau buy stop. Bukan, jangan set breakout. Kita cakap harga berapa kita nak beli je, senang kita. Faham tak? Kadang-kadang kalau kita kata breakout, ada orang setengah dia bukan queue dekat breakout pun. Jadi kita set harga berapa kita nak beli je, faham tak? Bukan kita consider breakout. Dia contoh macam ni. Contoh katalah sekarang, kata warna hijau ni adalah current price. Okey? Faham tak? Okey. Katalah Hakimi nak beli 6552. Nak guna apa? Dekat sini dekat order type tu nak letak apa? Maksudnya kita nak queue. Buy stop. Buy stop. Betul, buy stop. Jadi buy stop kita masuk kita ambil dulu tukar ni pada biru, buy stop, lepas tu kita masuk berapa quantity kita masuk 6552. Okey. Okey. Clear? Okey. Alright. Okey, katakan kita nak beli dekat 6510. Dekat order type ni nak tukar apa? Nak beli dekat 6510. Nak long nak buy. Ingat yang 6541 ni consider market price. Hijau. Kita nak sell. Bukan, kita nak long dekat 6510. Kita nak queue, kita nak long tapi kita nak tunggu dekat 6510. Berapa kita nak order type ni nak guna apa? Biru. Biru. Buy limit. Betul, buy limit. Sebab apa buy limit? Bawah pada market. Bawah kurang pada harga market price. Ya, gitu je. Ingat yang tu je. Jadi itu tujuan guna gambar yang saya buat ni. Kita main gitu je. Maksudnya sekarang kita test lagi Sekarang ingat yang hijau ni adalah current price. Okey, Cik Zul. Ya, saya. Tadi kita nak beli harga bawah tu buy limit. So lepas tu harga pun naik. Contoh kan? Harga naik. Naik 6552 kan? Contoh kan? Okey, lepas tu kita pun letak sell stop. Betul tak? Maksudnya kita dah match dekat 6510.
dah mesh, Okey. selepas mesh, kemudian harga tu naik. Apa tu? Faham? Okey, naik sampai 6552 contoh kan. Okey, faham. Lepas tu kita nak buat stop loss. Okey, faham. Jadi kita gunakan sell stop untuk Itu kalau kau beli kat biru, kalau harga dah kat hijau, itu dah market price. tak Bukan. maksudnya. Masuk Hakimi macam ni. Maksudnya tadi dia dah mesh, dah fill Dah dekat mesh. 6510 long kan, betul? Betul. Biru tak nampak nombor. Biru. Okey, biru ni nak biru kat biru ni. Lepas tu dia nak letak stop loss, stop limit lah kan? Harga sekarang, contoh harga pun dah naik, contoh dah naik. Dekat purple. Nah, purple. Okey, So alright. kita nak save kita punya profit. Alright. Kita letak siap-siap bawah berapa bit kan, sell stop betul tu lah. kan. Kita gunakan sell stop kan. Betul. Katalah you nak letak dekat sell stop tu dekat sini lah. Hijau. Macam tu. Kat situ. 6538, betul. Contoh dia. So kalau okey. tiba-tiba jatuh, terus terjual lah. Betul. Jadi cara dia semua, bila kita dah mesh kan, okey, dia akan ada dekat open position, betul? Ya, Maksudnya kita dah mesh, kita beli tadi dekat dekat biru tadi tu. Ini dah syllabus untuk kat loss punya SL punya syllabus. Yang kita cerita yang normal dulu. Betul. Dah nak berhabis soalan Hakimi tadi. Jadi bila ada open position ni, you klik je dekat kontrak yang dah fill tu, okey. Lepas tu dia akan keluar order macam ni lah. Dia akan keluar order macam ni. Apa buat satu order bos. Ini demo lah. Beli yang demo. harga semasa. Harga semasa, okey. Jadi bila you klik place macam dia keluar macam ni, daripada sini tadi, sebab tadi kita dah buy kan, long. Okey. Buy ya. Buy, jadi sini kita tukar kepada, sebab kita nak stop loss, kita letak stop, lepas tu kita masuk nilai berapa ni? 4538 lah, kita tengok ni. Hakimi kena ingat ni nombor apa? Apa? Tak kisah nombor apa, masukkan harga you stop loss you nak letak tu, pilih stop, you pilih sell. Faham? Ya, saya buka. So maksudnya tu Hakimi TP lah kan? Bukan TP kat saya. Itu maksudnya harga semasa 4552 tapi dia letak stop loss dekat 6538 ni. Yelah sebabnya bila harga tu jatuh balik kan. So dia kira macam kalau stop loss ni bukan dekat bawah ke? Betul lah. Jadi cerita dia macam ni. Tadi katakan Hakimi cakap kita queue untuk buy kita queue dekat 6510 long lah. Mesh. Lepas tu harga semasa naik ke 6552 purple ni. Okey, tapi dia tak take profit lagi. Dia nak secure dia punya profit tapi dengan letak stop loss. Faham? Faham tak? Stop panggil apa tu? Sell letak sell stop kan? Bukan, betul lah, sebab kalau kita buy, maksudnya kita panggil stop loss lah, okey. Jadi bila kita 6538, kita beli 6510 tadi, bila kita dah open position tu dah fill, nanti dia akan display dekat open position lah. Jadi bila kita nak letak stop loss, kita klik je dekat open position ni, kontrak yang kita beli tu dia tadi, dia akan keluar lebih kurang satu perkataan place. Place dia bukan macam ni lah, dia akan keluar place macam ni, place order. Bila kita klik place order, dia akan keluar ada window macam ni. Ataupun dekat telefon pun sama. Jadi sebab kita sebab tadi kita long, jadi untuk close kita kena sell. Jadi kita pilih stop. Kita pun masuk ke harga dia apa? 45 45. Contoh tadi lah. Tapi sebab tadi ni nilai lah. 4538 contoh. Lepas tu kita buat klik sell. Lepas tu dia akan queue lah harga tu. Faham tak? Ada soalan tak? Lepas tu kalau semakin naik, contoh naik sampai 6583 ke, kita ubahlah kita punya sell stop tu kan. Betul. You pergi dekat open position, dia akan jadi macam ni. Kalau dekat, sebab tu saya suka trade dekat guna telefon. Bila trade telefon,
Tapi dekat tu pun sama, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar kata MN ni. Oh, amen. MN order. Oh. Okey, Itu- contoh macam ni ya. Macam tadi saya tunjuk tadi. Okey, tadi saya long, dia short dekat 4658. Okey. 458, lepas mesh fill tu saya pun letak sebab saya short, saya akan letak buy lah untuk stop loss dia. Okey, bila dia bergerak lagi, saya amend lagi stop loss saya dengan perkataan ni, dia dekat ni, dekat open position, dekat ni, dekat order ni, dia ada working order dengan complete order. Okey. Maksudnya kita working order sebab apa? Sebab kita tengah queue stop limit. Nampak tak stop limit? Okey, saya pun amend lah. Maksudnya kalau kita harga turun lagi sebab saya tengah short, saya amend lagi value dia. Sehingga dia match balik, kita dapatlah profit lebih kurang ni. Faham tak? Zul punya stop limit untuk buy kan? Saya guna stop limit untuk buy lah sebab tadi saya long. Okay. Betul? Tadi short. Betul. Zul, saya ada satu soalan Zul, sorry ya. Betul, no problem. Boleh. Zul, kalau dekat chart tu, you nampak ada sell dengan buy dia punya picture kan? Yang keluar merah dengan biru kan? Betul. Kadang-kadang saya tersilap tekan X tu. Ada X tu. Sebelah sell ada X kan? Cancel kan? Sell. Nah, ada X, ada mark X tu. Ni, okey ni. Kalau I tersilap tekan X, lepas tu I nak dapat balik macam mana? Saya tak pernah tu. Okay. Ada kat kotak atas tu. Place order tu. Yang kat penuh. Mana? Tu. Ni Cuba klik tengok. Cuba klik tengok. Klik hilang terus. Klik. Ada Klik lagi X sebelah tu. dia. Klik X ni. Klik X. Hilang terus. Macam mana mau datang balik tu, I pun tak tahu. Ada kat setting dia tu. Cuba pergi kat setting. Dah try setting macam-macam tak jumpa. Ada kat dah buat dah itu. Eh, Setting atas ni yang spana tu. Spana dengan dawat tu. Sekejap. Mana? Saya buang ni je. Saya buang ni je. Okey, kalau macam ni tak ada dia akan keluar balik Wah. Tak keluar. Atau keluar balik kan? Keluar lah. keluar balik. Tapi saya kalau cancel, masuk balik tak keluar pula. Keluar kan? Cuba saya buat sekali kata saya close lah. Ini dekat demo kan? Demo. Saya rasa okey je. Ni klik. Cut balik. Ada. Keluar balik ya. Apa try lagi je. try balik? Saya Try again. tak apa. Boleh. Okay, thank you. Okay, baik. Cuma lanjutan daripada yang soalan Captain ni. Yang dalam chat ni ada sell dengan buy biru tu. Okey. Bila kita nak place order, klik buy je. klik buy. Dia akan keluar kotak tambahan bawah. Tambahan. Macam ni yang kita nak tahu confirm dia buy tu makna place order yang bawah tu biru Betul. Betul lah. Jadi kalau tekan sell, dia merah sini. Cuba tekan merah, betul. Sell merah. Dia tukar je merah. Betul, merah. Ya, sebab yang ni confuse sikit dengan yang banding dengan yang place order biasa tu. Yang balik sama bawah. juga. Tahu betul, tapi betul. Kalau place order biasa dia keluar macam ni Cik Din. Place order dia akan keluar macam ni, betul. Ya, kat sini kat bawah sekali yang last tu kita tekan sell, mana confirm sell lah. Betul. Yang ni kita tak confuse tau. Betul. Betul. Yang kat situ tu beza dia kat colour lah, betul. Yang kat sini kena hati-hati warna. Warna kat bawah ni. Sebab kita untuk order kita klik yang ni. Place order. Sebab warna merah ikut sell. Betul. Biru ni. Takut kawan-kawan tersilap. Betul. Dia nak sell tiba-tiba dia tekan biru mampus. Sebab tu saya galakkan siapa kalau tu praktis dulu sebulan tak apa yang pakai demo ni bagi familiar dulu dengan platform ni. Boleh ya? Boleh. Thank you Zul. Okey, tak apa. Okey, setakat ni ada lagi soalan kita sebelum kita move ke lain, ada lagi tak soalan berkenaan? Saya nak bagi make sure semua faham order type ni memang penting. Sebab apa? Satu kita guna untuk apa ni? Allah Akbar. Untuk kita guna untuk queue, untuk kita take profit, untuk guna kita buat trailing stock limit, benda-benda ni paling paling penting perlu faham apa beza dia. Memang kita boleh guna macam Kak Sata yang Kak Sata beritahu limit, sebab apa dia lari? Sebab
bila klik limit, sebab kita tak ubah limit price ni. Faham tak? Sebab tu dia akan jadi lari apa. Sebab that's why saya galakkan, kalau kita nak target take profit ke nak stop loss, kita guna function as per gambar ni, limit ke buy stop, kita masuk price kita exactly. Buat kat mana kita nak queue, kat mana kita nak stop loss. So, kalau kita nak match immediately, kita pilih market. Sama ada nak buy ke nak sell, pilih market. Lepas tu tekan. Itu beza dia. Ya Zul. Ya saya. Kalau contoh kita buy ke atau sell harga market, lepas tu kita guna function buy limit, buy stop apa semua ni macam biasa kan? Betul. Walaupun kita entry tu harga market. Boleh. Maksudnya untuk take profit ataupun stop loss lah. Ya. Betul okay. saya. Okey, terima kasih. Tapi kena anggap kena faham ni lah, maksudnya kalau kita nak queue harga sekian tu, buy stop buy limit ni dia sama, lebih besar ataupun lebih kecil daripada market price. Boleh Ada lagi nak tanya soalan berkenaan ni sebelum kita pergi dekat Jangan segan bertanya, senyap je. Saya hari ni duduk Melaka, meja tak beli lagi, duduk atas lantai sakit pinggang. Allah, order Shopee. Itulah. Untung hari-hari takkan tak beli meja. Sebab masalah weekend kita ada kat Dungu, takut barang sampai weekend tak ada terima. Okey. Kalau tak ada soalan, kini saya nak tunjuk yang tentang trailing stop limit yang saya selalu galakkan member buat dia macam ni. Contoh saya buka dulu lah. Okey, contoh macam ni. Saya tunjuk tadi Okey, tadi sorry saya tunjuk tadi Tadi name okey, chart. Okey, chart ni 5 minit Okey, saya tunjuk dia. Ni harga berapa ni? Saya dah ingat harga berapa ni. Ni sebagai rujukan lah kepada member semua. 46 ni rasa petang tadi. Kat 2 lebih 46. Okey Okey, saya anjak saya. 4656. Sekejap cari 4656. Okay, di sini kalau kita nak ubah garisan ni, kalau kita letak satu garisan kat sini, kita double klik je atas garisan tu. Kita pergi kat koordinat, kita masukkan harga kita. Sebagai benchmark 4656. Automatik dia akan pergi kat situ. Okey. Jadi sini cerita dia tadi. Okey, saya beli masa tu macam biasa macam saya selalu share kat grup tiap-tiap pagi tu. Garisan-garisan hijau merah ni actually saya guna gun calculator lah. Nak tahu detail gun calculator tu ada dalam video slide yang saya share pada semua tu. Dalam ni saya buat compilation lah. Okey, boleh sini klik je link yang saya buat biru ni, pergi tonton video ni. Teknik gun chart for FCPO. Saya ada explain situ macam mana nak guna gun chart ni, gun calculator ni. Yang saya share pagi tu, garisan hijau ke garisan ni adalah daripada gun calculator, tak ada rahsia pun. Okey daripada sini contoh macam ni. 4656 tadi rasanya lebih kurang gini. Okey, saya beli 4656. Lepas tu masa tu harga kat sini kot. Kat sini saya beli 4656 pukul apa kat sini. Pukul lebih kurang ni pukul 4 dah. Kat sini saya beli pukul 2 lebih kat sini. Kat sini. Sebab tu 4656 saya tengok dia nak break mana tu, saya ingat break tu lepas dia turun. Okey. Cara dia bila kita dah match ataupun feel 46 harga kita beli ataupun harga long ke short ke apa-apa pun 465 contohnya saya tunjuk 4656, saya masuk sini, lepas tu immediately sebab saya long short atas apa ni, atas dekat open position kita tu.
Okey, nanti bila kita open position, macam saya beritahu tadi, kita highlight je, klik je atas kontrak kita open position, dia akan keluar place order macam ni. Okey, place order sebab kita kita tengah short, jadi benda ni hati-hati ya, kalau nak buat stock limit ke, hati-hati pemilihan buy atau sell supaya make sure set ramai. Kalau kita buy untuk close, kita kena sell. Kalau kita sell, kita nak close, kita kena buy ya. Okay, sekarang sebab saya sell ataupun short 4656, jadi saya nak letak, katalah saya jumpa dah satu stock loss dia 4656, katalah saya stock loss saya letak 4650 4660 contoh 4660. Jadi saya letak low stop. Lepas tu saya pun masuk harga 4660 contoh okey. 4660. Okey, sebab apa lepas saya nak letak katakan pada harga semasa tu 4653 ni harga semasa kan. Cuma faham kan, ni harga saya beli tanda Elias ni 4653 ni adalah harga semasa tu. Jadi saya nak letak stop loss kata 4660. Saya pun letak. Sebab apa 4660? Sebab harga semasa berapa? Katakan harga semasa berapa? 4653. Apa ni harga semasa kat Encik Dek yang 4653 ni. Oh, tiga tik je, kedekut lah. Ha? Stop loss 3 tik je. 3 contoh. Tak, saya biasa buat 10 je ni, tapi saja nak tunjuk contoh. Okey. Okey tak apa lah. Itu tengok cara dia. Sebab ingat semua, -1 ni indikasi maksud dia kita short. Kalau +1 tu adalah kita keadaan open position tu kita tengah long. Okey, tu simbol dia. Dia tak tulis buy dengan long kat sini. Okey, ni ada kita short. Jadi untuk stop loss saya letak kena buy. Buy sebab kalau buy saya letak stop loss sebab dia current price saya 4653, jadi sebab saya nak stop loss dia dekat 4660, jadi kita kena letak stop. Kita pilihlah stop, masuk harga, quantity kena sama, kita pun letak pilih klik buy. Lepas tu klik buy, nanti dia akan ada kat sini. Dia akan ada kat working position, working order. Okey. Bila working order, tiba-tiba harga tu turun lagi. Macam ni. Turun lagi. Saya pun anjak lagi. Bila anjak, dekat working order ni, kita klik dekat apa ni? Dekat list kontrak yang kita working order tu, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam saya tunjuk tadi ni. Ni, amend ataupun cancel. Jadi kita klik amend. Ni dekat telefon lah. Klik amend order, kita masuk new stop loss kita. Okey, contoh macam ni. Okey, 4648 current price. Kita nak letak berapa? Kita punya stop loss baru. Check eloknya. 658. Katalah 4648 kita letak 46 berapa? 4650. Lebih kurang lah kan? 8 lah 10. Letak berapa-apa, okay, letak lagi. Letak atas sikit. Okey. Okey, kita adjust lagi. Lepas tu harga turun lagi macam ni tengok. Harga turun lagi 4645. Jadi kita sama juga start dia, kita pergi balik dekat working order ni. Kita pun amend kita punya value tu supaya turun sehingga at least kita profit dah secure dalam tangan kita. At the same time kalau dia retrace ke atas, dia match ke harga kita tu, at least kita tak loss. Tu maksud trailing stop limit. Faham tak? Nampak kan? Simple je. Ada soalan tak? Sebab tu pentingnya macam saya beritahu tadi lah. Nanti esok cuti ke benda ke, cuba faham dah ni. Ni senangnya buat back test sikit, buka ni, tengok chart dekat apa ni, trading view ke apa. Okey, boleh belajar slowly, tengok kat mana. Tu maksud dia. Cuba apply dekat ni lah demo sementara tu. Boleh guna. Boleh Ada soalan tak? Sebelum kita tengok indikator. Zul. Baik. Katakanlah kita tadi macam kondisi Cik Zul sell tadi kan. Okey. Tiba-tiba kita nak buat buy stop.
kan? Kita tekan sell limit. Dia akan jadi macam mana tu? Dia tengok dia tengok pada harga semasa tu berapa masa tu. Okey. Dia kalau let's say pada katakan kita tak stop limit, kalau harga tu dia akan reject. Zul? Ya saya. Tak, sorry. Tadi dia tanya, kita dah sell. Betul. And then kita patut nak taruh stop limit buy, tapi tersilap taruh sell. So dah jadi dua kontrak terus tak ada duit. Betul. Saya pernah terkena itu hari. Tersalah tekan. Dua kontrak terus jadi. Kalau ada duit lebih daripada 6,000 dah jadi dua kontrak. Betul. Tapi kalau maksudnya kalau korang rejected. Reject lah. Reject. Okey. Betul. Tu kena hati-hati. Maksudnya sebelum kita place order, make sure kita tekan button yang betul. Saya pernah terkena itu hari. Tapi nasib baik untung lah. Nasib baik rugi memang gitulah. Pengalaman. Terus kena dua kontrak terus. Betul. Okay. Hati-hatilah. Dia tak ada apa kalau kita hati, insya-Allah lah. Kalau terkena tu biasa mungkin ada sekali kena, tapi cepat-cepat cut loss lah. Saya tunggu. Boleh ya? Yang trailing stop limit ada soalan tak? Faham dah kan? Boleh anjak-anjak macam tu lah. Faham. Orang lain? Kalau daripada chat sendiri, chat Philip ni kita anjak dia tak ada macam terreview kan. Dia yang harga kita buat stop loss tu. Dia tak ada tanda kat chat kalau kita ni. Kita MN ni Cik Din, tak ada ni. Tak ada tak ada. Macam terreview kan kita boleh alihkan bila kita placekan stop loss tu. Dia kat ujung tu ada tanda stop loss. Jadi bila kita drag benda tu ke bawah, lepas tu kita tekan place order tu, maknanya dia terima je. Dia tak ni tak ada. Yang ni tak ada, kena tulis dalam buku. Betul. Melekat di skrin. Tapi kalau kita place order buy tu, dia ada biru tepi ni biru ke apa ke? Yang ni. Dekat chat. Dekat chat. Tak ada ni. Tak ada ke? Cuma yang ada market je lah. Market price je. Market price je gerak. Betul. Ada dekat open position. Betul. Tahu yang open position bawah, kat chat saja tak ada tanda lah yang kita place order tu, tak ada. Tak ada. Dia nanti kalau kita trade, kalau kita view macam ni, dia akan ada kat sini ni, kat bawah ni. Tapi kalau you guna laptop atau komputer, dia appear tau, when dia fill, dia akan macam pop up satu macam balloon tu kan, dia tulis lah dah fill. Kalau you tak close kita nampak lah dia kat situ. Tapi kalau you close nanti tak nampak lah. Okay, boleh ya? Okay, settle bahagian ni satu benda. Okay, sekarang saya nak tunjuk ini saya punya setup itu hari ni EMA berapa saya guna tak ingat. Ni. Dekat telefon saya selalu share tu, saya guna setup macam ni yang selalu saya share pagi-pagi ke location price tu, saya guna setup ni sebab macam saya beritahu tadi dekat saya punya office saya tak boleh guna. Kalau ada masa free baru saya guna ni lah TradingView punya ni. Sebab malam ni memang saya tak nak cerita banyak tentang indikator singgah saham, itu kita set up balik lah. Cuma saya nak bagi faham semua tentang how to place order lah. Paling penting. Okay. Untuk place order. Lepas tu dekat chart ni kalau kita nak add indicator, okay. Kalau kadang kita kosong, kita pergi kat sini ya. Ini time frame lah, time frame. Okay, ini indikator. Indikator macam-macam ada lah kat sini. Boleh pilih. Okay. Lepas tu ini sama ada siapa suka hacking Hashi ke benda ke boleh pilih kat sini. Lepas tu ni apa lah? Setting kot. Setting. Lepas tu ni kalau siapa suka yang saat ni yang patah balik kejap. Mana? Patah balik yang setting tadi. Setting sini.
kat situ trading dialog tu yang Cap tanya tadi kalau hilang. Oh ni. Betul. Betul. Cap, ni Cap. Okey, dapat. Thank you. Banyak orang dah ada akaun. Orang ada akaun tak tahu. Noden masih demo lagi Noden? Belum cak jari ke lagi. Apa dah. Habis bilik lambat. Kena jual, beli, kena apa, get big losses dulu baru sedap sikit. 96 tick dah masuklah, tunggu apa lagi. Akaun tak siap lagi. Dia tak siap lagi. Minggu ni patut siap. Minggu depan ni. Dia kata 2 minggu. Dah Disember dah. Apa kita masuk yang di March punya. Astaghfirullahalazim, March pun lebih. Ada soalan tak? Saya tanya seseorang lebih kurang. Kak Siti Yusmani, Syabani, Samsul Fuad, Salim, Salahuddin, Kak Azrina, Kak Nora, Cik Zawawi, Nika Rambuah ni siapa? Aisyah, Farizo, Dini, Cik Ismail, Cik Ismail, ada soalan tak? Ambil peluang kita masa ni kita tanya, nanti insyaAllah 2 minggu lagi kita sembang-sembang macam ni. Kak Syah nak tanya, nak tanya sikit, boleh siapa-siapa share tak macam mana kita nak buat money management if kita ada macam profit. So macam mana kita nak money management tu relate dengan kita punya, because emotion lah kan. So macam mana kita nak buat money management bila kita ada profit. Selalunya bila kita ada profit, kita akan rasa macam dah secure, and then kita ada certain you dah ada certain margin inside. So kita akan it's very orang kata dia influence kita punya trading factor kita. So boleh tak ada siapa-siapa yang boleh bagi advice about money management untuk secure, macam kita punya feeling lah. Feeling tu very, Kak Syah kata macam big influence dalam trading ni kan. Itu Captain boleh lah. Captain boleh tekankan sebab dia tamak pun ada, berhati-hati pun ada. Kan? Pandai. Money management, I think it's all discipline. Frankly, discipline. To me, what I do is, kalau ada dapat 20 tick ke, 30 tick ke, I use that tick to play around lah for the day. Tapi biasa lepas pukul 5 petang, I will close the laptop. Biasa 5 petang sampai 6 petang is a very risiko dia tinggi sangat. And lagi kalau you main dalam 5.30, after pukul 5 petang, anything you do, I think just tunggu 3-4 tick je ambil. 3-4 tick ambil, jangan tunggu lama lagi. Because between 5 to 6, it is very, very volatile. It can go anywhere. So, tapi saya kadang for lately saya ni, minta maaf lah, dah dekat 2 minggu saya tak masuk lah. Saya tengok je because it is so volatile that I takut nak masuk. Sebab I dah biasa kena sampai 70 tick losses. So, I cakap sabar dulu lah. 70 tick sekali loss, just because of I press the wrong button. Instead of buy, I press sell. Tu yang silap tu. So masa actually, tu Cap tak immediately close lah. Tak perasan pun. I perasan tapi ingat dia akan naik balik. Tengok tak. Terus dia terjun, laju terjun. Lepas tu panggil kawan saya kata tahan dulu, tunggu insyaAllah dia naik balik. Kawan lagi satu kawan dekat Kenanga trading. Dia suruh tahan dulu. Lepas tu dekat pukul 5.45 dia suruh lego je Cap. Lego je, habis je. Forget about the 70 ticks. So it's okay lah, I mean to me. Bukan you lah kiranya. That's why I say betul. Sometimes it looks very easy tapi bukan senang. Because dia main, because especially now, December is a very volatile month. So be careful lah for December ni. That's why I tak masuk, I tengok je. I tengok trading view, tengok sawit, tengok atas bawah. Memang nampak keluar cantik je, menangis.
boleh beli, boleh main short tapi takut nak short. Memang cantik. Tapi bila after 20 minutes tengok, oh lama, patutlah masuk short tadi, dapatlah sikit. Tak masuk. So actually money management is totally what is your loss. I think the standard loss tick now or cut loss is maximum 25 tick. 25 tick is your maximum cut loss. Whatever happen lah. Kalau you dah main short, make sure dia dah naik atas 25 tick terus buy. Kalau you main long, kalau dia turun bawah 25 ticks, better terus sell. Pasal apa? 25 tick is already enough enough to torture kita lah. Thank you. Thank you. Cap. Thank you, Captain. Cap. Ya saya. Cap pakai time frame berapa minit? Time frame. Saya pakai time frame actually on TradingView is 3 minutes. TradingView 3 minutes and on Philip Nova is 5 minutes because it looks nice. And before I make any action, I took out to 1 minute very fast Nova. Philip Nova 1 minute before I do any action. Tak sama dia punya tu. Tak, sebab TradingView 3 minute is okay for me because it moves very nicely. When I letak 1 minute, singgah atas bawah tu akan jadi macam error. Dia akan hilang. Ada bilang Zul kan tak payah lah. Bila main 3 minute. 5 minute I tak main. So I main TradingView 3 minute je. Masa entry apa? Masa entry buat 1 minit? Masa EP masa skodeng 5 minit. Masa entry 1 minute. Oh, itu kata ada separuh sipu cakap kalau kita tumpu kat 5 minit, entry kat 5 minit, habiskan kat 5 minit, jangan campur-campur kata. Because ada sipu cakap lah. Jadi itu yang jadi pening tu. Sipu je dia, Cedeng. Siput. No, to be kalau kita skodeng kat 1 minit, kita entry kat 1 minit, habiskan kat 1 minit. Saya biasa entry biasa dekat 3 minit ke 5 minit. Tapi when come to TP, if I already have a margin of gain, macam dah ada dalam 10 tick ke 15 tick, what I will do is I will change to 1 minute, tengok dia punya trend. Kalau dia punya trend tu masih lagi going upwards, I pakai indicator MACD Chezul punya. Kalau dia punya merah tu masih going up, I akan maintain. Tapi kalau merah dia dah start turn down, I terus jual. Under 1 minute. Okay. Indicator 1 minute, MACDX tu, yang bawah tu kalau dia punya indicator merah tu, signal tu, dah turn go towards turun bawah sikit je, atau dia dah curve sikit untuk turun bawah, I terus nego je. So I cakap dia akan turun lah, very fast dia akan turun. So I can set my TP terus lah. Tapi EP usually is between 3 minute to 5 minute. I tengok lah. Tapi I biasa banyak tengok TradingView punya 3 minute tu. Kalau ada love signal tu, I maintain lah. Maintain, masuk. Tu je lah. I tak suka main short. I suka main long je lah. I'm very scared of short. I've done a lot of losses in short. Short is not my game lah, I think. Short yang banyak duit sebenarnya. Ya, tapi kita tak biasa. Kita kan selalu main saham long je kan. So susah kita tak biasa lah short. Tapi kalau jatuh laju, okey lah. Tapi kalau short tu paling banyak pun 10 tick lah. Jangan lebih lah. Takut lah. 5 tick, 10 tick short. Okay. Apa tu ada satu lagi Kak Syah nak tanya you apa punya pendapat. Ada orang cakap about money management ni, contoh kan kita punya orang cakap modal untuk main ni is 50% margin, let's say 3,500. Lepas tu kita kena ada macam a little bit margin lah. Let's say kita letak put another RM500. Jadi kita duit dalam ada 4,000 kan. So ada orang cakap kita dah, let's say kita dah untung masuk-masuk kita dah untung 500 berapa tick 20 tick kan. So jadi kita keluarkan yang 500 yang kita untung tu. So maksudnya
remain dalam account 4,000. Besok kita main dapat untung lagi kata 450. Kita keluarkan 450 tu. Sampailah kita punya keuntungan tu macam dah overcome kita punya margin yang kat dalam ataupun modal kita yang kat dalam tu. Boleh tak? Is that reliable tak buat macam tu? What says you? Boleh, tapi tahyul tu. Bagi pendapat saya, bagi pendapat saya Kak Sah. Bagi pendapat saya, okey idea tu, tapi tak nak ke rasa sekali beli dua lot. Kumpulkan kat dalam tu kita ada 3,500. Yang untung awal-awal tu simpan dulu, jadikan 7,000 kat tu. Lepas tu boleh buat dua kontrak. Ni saya tunjuk saya punya live account saya tunjuk sekejap Bukan nak show off, nak bagi kawan-kawan semangat Semangat. TP tinggi sikit, ni semangat TP rendah. Tak apa sikit-sikit macam tu. Jadi sikit-sikit lama-lama Kita bakar. Okey, ni ringgit Malaysia lah. Okey, mula-mula saya start macam Kak Sah beritahu tadi lah, letak margin dalam 4,000. Okey, lepas tu saya ambil gitu sebab tu kalau perasan saya 100, 200 saya take profit kan. Kalau loss gitu lah. Tapi sekarang dalam saya punya account lebih kurang macam ni lah Kak, berapa bulan lah, 2 bulan kot lebih kurang gitu lah. Dengan 14,000. Tak keluar. Saya tujuan saya tak keluar Cik Din. Dari tu mula-mula kita 9,000 lebih rasanya yang masa terkena dua unit itu. Tu iyalah tu slowly saya tu Cik Din. Maksudnya masa tu saya start daripada berapa juga? Tak 4,000 kan. 4,000 kan syarat dia 3,500 kan? Betul tak? 3,500 jadi 3,500 sebab 50% margin tu lah. Jadi tiba-tiba saya tinggal 4,000, lepas tu kena sekali terus naik, saya tambah sikit, tambah. Lepas tu yang macam Cik Din beritahu tadi 9,000 jadi ada loss. Loss itu hari sebab saya kata macam tu kata tersilap tekan. Benarnya saya beli satu, contohnya saya buy, bentuknya saya nak sell, saya silap tekan sebab saya nak keluar, tiba-tiba benda tu seolah saya tekan benda yang sama. Allah, tiba-tiba dia rugi. Tunggu, lepas tu sudah. Tak apa, begitulah. Maksud saya bukan apa, saya nak beritahu dengan kita punya margin tu dengan 4,000 kita boleh ambil sikit kan. Kalau sikit-sikit memang kalau kita tunggu tu boleh tu, tapi sama ada emosi kita boleh berjaya ke tahan. Macam saya tak sabar. Kalau yang untung pernah 1,000 lebih tu nasib. Pernah sekali hari Jumaat tiba-tiba tengah meeting dengan klien tekan tiba-tiba dia benda ni kadang-kadang dia mendadak naik atau turun mendadak, masa tu mungkin kita boleh make profit dalam 5 minit tu. Lepas tu memang kita kena sabar sikitlah. Sama ada kita sanggup ataupun emosi kita boleh tahan tak benda tu. Jadi benda tu that's why saya simpan, bukan tak nak keluar dari segi perasaan tu nak keluar, tapi biarlah saya kata sebab takut pernah jadi macam baru ni. Macam baru ni saya pernah saya pernah share itu hari kan, saya loss satu hari dah 4,000 lebih tapi saya overnight. 4,000 bayangkan 4,500 saya daripada pagi sampai petang termenu saya. Aku nak cut loss biarlah sebab margin ada lagi. Margin cukup lagi, tak apa tawakal je cut loss, tak balik pagi esok dia recover balik esokkan hari tu. Adakah Cik Din ingat ke? Cik Din pernah tanya, boleh ke esok drop ni 100 100 lebih je tu kan. Kita orang doa kesian. Memang siapa nak overnight kena ingat satu bila kita overnight OV kita punya margin immediately akan jadi 100%, dia tak jadi 50%. Esok baru dia bagi semula 50%. Okey. Jadi ada pro and con lah, duit tu keluar tak keluar tu. Betul. Pro account kita bukan apa untuk something happen, kadang-kadang kita tak tahu kan, macam cap kena tadi kan, tiba-tiba drop immediately 70 tick. Benda-benda macam tu lah sebenarnya kita ialah atas kita punya judgement lah, dari segi rezeki je lah. Kalau kita biasa keluarkan untung tu, tiba-tiba ada short margin, betul. Kita kena top up, dah jadi kerja.
Betul. Nak tunggu sebelum trading esok tu sebelum 10.30 kita kena top up. Jadi Betul. kalau ada baki dalam akaun kita, just top up kat situ je. Boleh je nak keluar pun okey, tapi kalau letak tu kita nampak semangat lah. Wah, okey, syoknya. Jadi kalau libatkan money management tu tahyul je lah atas kita sebenarnya. Okey, sekarang tadi berbalik pada kita punya discussion tadi. Ni saya nak share lah, kalau siapa nak follow boleh lah follow, kalau tak nak follow pun tak apa. Yang tadi Cap pernah tanya saya apa setting saya guna MACD ni. Okey. Semua pakai dah. Okey, saya buka lebih kurang, nanti nak follow nak ikut lah. Okey, macam EMA ni saya guna ni. Ini EMA ni atas keselesaan atas masing-masing punya itulah. Macam satu saya guna 6. Lepas tu satu lagi ni tak boleh buka satu. Satu lagi saya letak 10. Kalau orang tanya buat apa 6 10, saya tak ada reason, saya gamble je, saya try, saya rasa 6 10 rasa selesa, saya guna 6 10. Okey je, pasal-masing lah. Lepas tu MACD ni pula saya setting dia 4318. Okey, 4318. Macam mana? 43. Signal 4, short circle ni 3, long circle ni 18. Kalau tanya pasal apa guna ni, dia macam ni saya tunjuk lah. Saya buat itu, saya try banyak tu. Saya buat garisan bagi nampak sebab apa. Sorry. Okey, geometry circle. Okey, kita cuba tengok kat mana dia punya crossing ni. Okey, kita kena crossing. Lepas tu cuba tengok yang ke atas ni. Nampak tak? Okey. Dan ni saya tukar warna merah. Okey, nampak tak garisan? Sekejap, warna ni saya tukar warna biru lah. Takut ada memang tak nampak. Ya. Okey. Cuma sebelum teruskan nak tanya, setting MD ni 4318 ni lebih kurang sama tak dengan sawit punya signal dengan apa? Sama ke? Sama. Ya. Sebab tengok dah compare kan MACD X ni dengan sawit tu, dia punya tu sama. Betul lah cerita dia. Masa tu saya lama lah sebelum saya buat indikator sawit whatever tu, saya main try. Saya nak cari setting supaya kita boleh ada changes dekat apa ni dipanggil apa candle ni synchronize dengan saya main jumpalah setting yang saya share tadi. Share ni boleh kalau nak try lah nak setting 4318 ni. Okey, dia nampak ni. Dia bukan apa saya nampak lah kalau apa benda rule of thumb saya buat biasa. Saya tengok kalau nak buy merah ni adalah dipanggil signal line ke? Signal line. Yang hitam ni MACD line. Bila signal line merah overtake ataupun duduk atas hitam ni, lepas tu merah MACD lah. Hitam signal. Betul. Lebih kurang tu lah. Jadi kalau merah atas ni, lepas tu histogram MACD ni atas daripada level kosong, sedap lah. Begitulah. Strong lah. Strong. Lebih kurang. Strong for upward. Satu lagi kalau kita jumpa dia panggil apa? Candle lebih kurang macam ni. Daripada dia bawah dia push ke atas ni dia panggil apa? Kalau siapa hafal betul-betul candle mungkin boleh tahu jenis apa ni, spin ke benda, sebab saya tak hafal sebenarnya tu, saya tak hafal. Doji lah atau hammer. Hammer kalau ni. Satu doji ya. Okey. Inverted hammer. Okey. Satu saya nak tunjuk gancak yang akan collector base dulu. Okey, apa boleh cuba praktis ataupun tonton video tu. Dia pukul sekarang sebab kita ada 2 session je. Nanti malam ada start pukul 9 lah. 9 hingga 11.30 start 6 hari bulan ni. Boleh cuba. Okey, apa yang saya buat biasa selalu share. Saya biasa 10.30 ni saya klik je candle ni. Contoh candle ni 10.30 kan. Klik sini, kita akan nampak sini pukul berapa
10.30 kita tengok macam tadi open di 4639. Jadi apa saya buat? Saya pergi kat gang kalkulator macam saya explain sebelum ni. 4639. Boleh app, ini boleh install app juga. Okey, kita ambil je 4641 4641 kita buat satu garisan 4641 biasa atas saya buat biru lah. Okey, 4641 betul kan? 4641 satu lagi 4624 mana? 46 garisan 4 bawah kita tak merah. Betul. Okey. Gitulah. Ya, tadi yang saya share tadi saya masuk 4640 masuk ke saya ingat 4640. Okey, gini saya tengok. Okey, dia naik tadi pagi dia naik, dia turun nanti. Jadi kita tengok macam mana dia guna garisan gun calculator ni biru atau bawah ni cuma actually kita nak tunjuk kat mana sama ada kita tu dia uptrend ke downtrend je. Sebab tu pagi saya akan tunggu sini lah. Tunggu dua garisan ni. Kalau dia tak berjaya bertahan atas, saya akan tunggu bawah garisan ni lah. Ataupun atas ni. Macam tadi saya tunggu. Sebab tu, bila kita keadaan macam ni, that's why masa tu lah kita gunanya yang saya cerita tadi tu. Guna ni. Jadi sekarang kalau kita dah tahu kan, contoh tadi 4641, 4624. Sedangkan harga tengah naik tengah naik. Kita pun target dah, oh ni nampak macam nak turun. Jadi kita nak tunggu dia 4641. Kalau harga 4641, kita jangan tunggu dekat 4641 atau 4624. Kita tunggu selepas dia break. Okey, kalau let's say kita nak short dekat selepas break 4641. Kita nak queue pada harga berapa? 4635. Berapa kalau kita nak short? Kita nak short bawah daripada 4641. Adakah kita elok 4641 ke 4640? 4640. Sebab apa? Sebab bawah pada dia punya resistance lah. Resistance lah. Support lah. Kalau let's say lah current price tu dekat hijau ni. Gitu lah cara dia. Cuma satu lah. Satu hari ni dia dah terlupa dah yang untuk grup Philip ni tak ada B dengan S lupa. Sorry sebab tadi saya duduk kat luar ni. I'm watching you I'm watching you. sebab tadi sambil tu duduk tengah makan tu tosen dekat kedai mamak ni. Kata baru dia ikut lepas tu dia tak buat dah. Sorry. Dia macam tu lah cara dia. Saya harap lah siapa-siapa dalam grup tak kisah ada belajar daripada guru mana-mana, cuba praktis. Pagi-pagi 10.30 tengok candle berapa open pukul 10.30, masukkan dalam calculator, dekat telefon pun boleh restore calculator ni, buat garisan dekat mana dia recommend buy dan ke berapa dia recommend sell. Kalau let's say kan dia recommend 4625.9, jadikan 4625 jadi dia 4626 lah, genapkan dia. Jadi senang. Dia main in between tu je nak buat apa? In between ni biasa dia sideways kak. Boleh je kita nak main between tapi tak recommend kak sebab dia range dia kecil sangat. Jangan harap 10-15 lah. 5 cabut. 5 cabut. Betul. Boleh gitu. Gitu kak cara dia. Saya recommend teknik ni dia simple tapi proven untuk make profit. Yalah. Tapi Amin. Ya. Orang punya tengok tadi macam yang depan tu. Bila nak refer itu kan tak ambil yang bawah pada 4540 tadi. 4640. 4640 ambil atas lagi sebabnya kau refer ke 3 minit biar tengok dia kan 3 minit 2 bar dan 6 minit. Okey. Yang kat kita pakai 5 minit ni baru full second candle. 6 minit lah. Betul. Kau refer kat 3 minit tengok dia dah turun ke bawah dah, memang boleh ambil awal lah, tak payah tunggu kat lepas biru. Betul. Dia tu lah. Jadi cerita dia macam tu lah. Let's say lah sekarang kita dah terlepas lah 4640. Kita tunggulah, boleh tunggu second bus stop ni dekat 4624 kita tunggu. Kalau 4624 jangan tunggu 4624. Tunggu make sure dia lepas 4624, tunggu 4623.
Gitu lah cara dia. Sama kat macam ni kalau kita tengok sekadar study lah. Okey, cuba tengok candle merah dengan candle dia panggil apa tadi? Yang hijau ni. Kan? Kita boleh juga praktis. Okey, untuk candle merah ni, candle merah yang bulat ni, yang solid ni kan, pukul 11 ni, tengok dia close berapa. Dia close dekat 4987. Jadi sekarang tiba-tiba yang ni nampak naik balik. Yang hijau ni naik balik. Jadi dekat mana kita nak tunggu potensi lah untuk tunggu Q buy. Agak-agak. Next candle tu. Next candle kan. Next candle tu dah ada confirmation closing. Betul. Itu pun boleh. Satu. Tapi kalau kita nak cepat. Kita tarik kat sini. Okay. Kita tengok yang candle merah ni kan. Candle merah ni dia close. Saya gerak ni. Okay ya. Kita candle merah ni. Merah pukul berapa ni? Pukul 11 ni. Tak ada close. Close pada 4587. Okay ya. Saya buat garisan ni 4587. 4587, okey. Okey, 4587. Jadi sekarang kalau kita refer yang pukul 11.05 ni kan, dia turun, lepas tu kita nampak dia macam strong naik atas. Kita boleh potensi kita cuba Q selepas 45 berapa ni? 4587 kita follow 4588, maksudnya dia dah break support ni. Resistance ni 4588. 4587 ni. Jadi kita Q satu atas. Gitulah kalau nak main cepat lah. Kalau nak tunggu macam mana Cik Ni ajar belajar tu Edwin, 789 ke apa? Kena third candle. Empat candle tak jadi. Sebab dalam ni laju. Betul, tak boleh, betul. Dia satu lagi petua kalau tengok candle tu. Tiap candle merah atau hijau ni, dia antara 3 hingga 4 candle. Yang lepas tu dia akan ada penyakit. Betul. Kalau tengok yang hijau tu 1, 2, 3, 4, yang kelima tu dah merah dah. Biasanya orang takut kalau tak tengok indi lain. Itulah lebih kurang. Maksudnya saya galakkanlah member cuba back test. Kalau rasa tak confident, back test dulu yang gunakan calculator ni. Maksudnya pukul contoh macam ni lah. Sekarang kita ini pukul pagi lah. Pagi tadi Pak ni. Okay, kita tak petang pula pukul 2.30. 2.30 mana ya? Sini ya. Ada okey, 2.30 candle merah ni ya. 2.30 dia open pada 4663. Okey, kita masuk balik 4663, kita buat garisan lain pula 4663. Sekadar back test 4663 kita masuk. Okey, kita nampak dia bagi semua ni. Kita ambil sebagai benchmark 4675. Kita buat garisan lain 4675, mana dia? Mana benda garisan? Biru. Nak buat garisan mana? Tak ada hilang. Keluar balik. Oh. Pergi dekat tu. Dia kena log out. Setting ah. Tak apa. Kita ejah balik lah. Saya ejah yang ni. Yang ni balik. Berapa ni? Ni buang ni. Boleh tarik tu kan? Tak apa. Berapa ni? 4675. Kita ambil petang pula. Okey, 4675 kita anjak je. Kita anjak je atas ni. Jadi tak benda ni. 4675. Okey. Lepas tu 4658 lah. 4658 ni sampai merah pula. 4658. Okey. 4658. Okey. Kita besar sikit. Kita okey. Ni pukul 2.30. Ni range ni. Okey, nampak tak? Ni 4658, 4675. Nampak tak? Dia tak lepas 4675. Dia main range ni. Jadi kita boleh tengok kat sini, nampak tak? Dia berapa kali try 4658. Kita boleh tengok sini lah. Sekali, 2, 3, 4, 5. Banyak kali dia try main range ni. Sini kecil. Kat sini baru dia betul-betul dia pergi lah. Sekejap. Itulah boleh cubalah, tapi tak kisah. Boleh siapa-siapa ada
ada tu nanti next session kita buat boleh share Cik Din, boleh share Cap, boleh share siapa-siapa boleh share trading masing-masing yang profit semua, boleh sharing ilmu pada kawan-kawan semua. Boleh Tapi Zul, sorry Zul. Zul boleh tengok macam tadi dekat mana dia turun dari 46 apa? Yang warna merah tu, yang hujung dia turun bawah tu. 4640. Kita tengok dia MACD tu. Kenapa tanah buat merah tu, merah tak terjun laju tu? Biar signal merah tu. Kat sini? Dekat situ ada sebelah ada ke kanan lagi. Kat kanan dekat pukul berapa kan? Dekat hujung sebelum dia turun. Sini? Sebelum petang. Sini betul. Okey. Sebab saya selalu suka tengok bawah tu, MACD merah tu. Oh, kalau sini? Itu kalau tengok turun bawah tu memang tanda merah. Ya, betul. Tapi yang sebelah kanan tu apa maksud dia tu? Yang sebelah kanan ada purple yang dekat MACD, apa maksud dia? Oh, ni tak ada apa kan? Ini actually kalau kita nak display whatever ni, contoh macam ni, kita pergi dekat ni kata apa-apa indikator ni, kita klik kat sini indikator ni, dia ada setting ah. Oh. Kenapa tak? Show value, kalau kita klik je dia akan keluar. Oh, kalau kita nak show value, kalau kita buat show value, dia show marker saja, show marker. Tadi show marker kan. Bila show marker ni dia akan bagi reading. Contoh ni, kalau kita ada 2, 3 lah, ada dipanggil apa ni? Sekejap saya besar sikit kan. Besar naik betul lah, naikkan macam tu. Saya pun suka naikkan macam tu. Tarik ke bawah, naik balik atas. Tarik ke bawah sikit, naik balik atas. Dia actually benda ni dia sekarang tengok merah tu tanda dah naik. Betul. Yang ni merah ni maksudnya untuk garisan merah ni. Purple ni garisan ni histogram, warna ni yang ni adalah garisan bawah ni. Tu maksud dia. I see, okay. Tu. Maksudnya kalau kita tak nak bagi serabut mata, kita buang je apa-apa indikator kita, show parameter ke, show marker ke, kita biar gitu je lah. Sebelum saya TP, saya tukar ni pada 1 minute baru tengok betul-betul. Okey. Boleh. Tak ada masalah. Sekejap tukar balik. Laju lah. Actually, saya suka tengok Philip. Philip lagi bagus. Philip laju sebab tu dulu saya CMP saya swipe ke Philip ni. Siapa pernah CMP boleh tengok acak dia macam mana, kena klik manually rasanya kot. Okey, ada berapa orang malam ni saya tak berapa tengok kat sini sebab bila share ni dia jadi macam ni. 17 orang. Okey, ada siapa-siapa nak tanya? Boleh tanya, nanti kita jumpa next 2 weeks pula. Nanti next time kita saya explain detail tentang ni lah tadi indikator ni. Siapa nak guna. Malam ni kita cuma buat ni lah session ni. Biasalah besok Jumaat saya half day je kerja. Actually sepatutnya Malaysia ni Malaysia when come to bursa should only follow national holidays, not wilayah holidays ke apa. Betul. Sebab tu it affect the country, see? Betul, sebab tu ada ahli politik bising sebab rasanya tadi ada sebuah statement bank operate. Bank operate. Sebab siapa tiba-tiba BSKL tu semua last minute tiba-tiba Because I think bursa saham should only operate or should only close when national holiday. Whole of Malaysia cuti dia tutup. Betul. Tapi kalau KL cuti dia kena kerja. Macam tu, that's the way you control the Malaysian market properly. Yeah, betul. Sayang, saya besok dah sayang tak kerja, tak ada apa nak buat besok. Main golf pun tak boleh, cuti mahal. Ya. Dekat KL ni kalau wilayah cuti, main golf di Selangor pun harga weekend rate. Oh, gitu. Dipakai weekend rate, Selangor dengan wilayah. Ya. Carilah kat Seremban. Seremban lah, turun bawah tak payahlah. Kawan semua dekat KL je. Okey, ada apa soalan lagi tak? Nampak semua kan? Jadi masing-masing yang saya share dekat Telegram tu, saya share tadi kan, saya share
apa dokumen ni semua bolehlah cuba baca ke, ada weekend ni esok cuti ke, boleh cuba baca sini. Saya simplify semua sekali bagi mudah lah. Dalam ni okey, ini panduan lah. Panduan ni sorry saya buka. Okey, dalam ni boleh cuba baca. Dalam ni dia explain lah. Satu ini untuk guna application, maksudnya di handphone di handphone. Okey. Okey, ini di handphone. Boleh explore macam mana nak guna handphone. Okey, lepas tu yang saya share juga ada juga yang untuk desktop. Ini untuk desktop. Cuba baca ni untuk desktop macam mana. Jadi supaya kita betul-betul confident lah guna trading platform tu. Dia ada cerita. A ni untuk apa, B untuk apa, dia very detail. Ini saya compile dengan tu lah, ambil dalam benda tu ada cerita. Boleh faham je, simple English je. Boleh Cik Zul, boleh pakai dua-dua sekali ke desktop dengan handphone? Tak boleh. Tak boleh Kak, dia siapa Kak Siti Ya. Dia either one Kak. Salah satulah. Betul, saya. Sekiranya biasa kita pakai desktop, katakanlah kita bergerak ke mana-mana, then kita decide not to use the desktop, tapi kita pakai handphone masa tu. Tak boleh maksudnya kalau let's say lah desktop tu ada tepi akak kan, dia automatic salah satu akan off. I see. Okay, dan maknanya kita ada alternatif lah. Maksudnya kalau kita on the move, kita boleh pakai handphone lah. Kalau misalnya kita kat rumah, kita boleh pakai desktop macam tu lah. Tapi bagi saya lah, saya suka trade guna handphone, lagi mudah sebenarnya. Tanya Kak Zina. Kak Zina suka di handphone kan? Saya pakai handphone. Mula-mula saya pakai desktop. Lepas tu bila Cik Zul ajar saya banyak kali guna handphone, memang mudah sangat. Betul. Sebab satu lagi, siapa mula-mula saya recommend lah everybody download dulu. Tak guna tak apa. Download apps tu, okay, download bla bla, install semua, username dengan username tu lah PJR tu kan. Lepas tu password. Lepas tu set up macam saya boleh tunjuk tadi, app ni. Masukkan bursa market tu dengan keadaan dia ada tulis macam ni. Sekejap saya tunjuk Dia ada tunjuk ni. Yang ni kita boleh setting dekat telefon, sebab kat sini saya tak jumpa. Dekat list ni, sekejap saya tunjuk. Dia akan keluar macam ni. Nampak tak ni? Ni. BMD crude palm oil active. Maksudnya nanti next month dia automatic dia akan pergi ke March 2002. Kita tak perlu tukar lagi, tak perlu pilih Februari, March begitu. Cik Zul, kalau dekat handphone sebenarnya tak payah download dia punya apps pun. Tak perlu ada download apa-apa pun saya. Tu Kak guna web base kan? Bukan? Ya, lagi senang maksudnya, tapi okey, sangat okey. Tak tahu sebab saya install pakai apps. Saya tak pakai apps. Kalau siapa yang tak nak install apps, so boleh pergi kat desktop tu. Kita pergi kat dia punya web page, lepas tu dia ada suruh pilih kan, nak guna handphone ke nak guna desktop kan. Betul. Saya pilih yang guna mobile je. So saya tak ada install apa-apa. Tapi ada yang Cik Zul cakap yang aktif tu ada. Betul. Okey lah. Sebab aktif tu bagus apa? Kita tak perlu kita pilih chart, kita takut tersilap pilih je. Dia sama juga macam ni. Dekat trading view ni kita pilih macam ni. Nampak tak? Dia tulis macam ni. Dia tulis apa? Kita pilih yang ni. LCPO ada tanda seru. Lepas tu continuous current contact price pun sama. Fungsi dia sama. Maksudnya dia akan pergi next month. Dia akan pergi ke next month lah. Boleh Okey. Tak apa, nanti kalau tak ada soalan tu boleh saya sebenarnya actually galakkan semua member tanya dalam grup. Kita kalau saya tak sempat jawab, mungkin ada kawan-kawan yang dah tu boleh tolong jawablah dalam grup. So Zul, sekarang dekat trading view Zul, sorry. Kita pakai singgah saham atas bawah je kan untuk crude palm oil. Tak ada lagi yang betul Kak. Saya guna yang ni Kak. Tak ada lagi yang dulu pakai apa tu? Apa? Rezeki Rezeki nombor tapi boleh delete rezeki dekat boleh delete tu. Tak ada boleh saya guna yang ni. Okey. So atas bawah tu kalau saya pakai 1 minit ada problem selalu. So pakai 3 minit tu je. Okey, alright. Nanti
nanti kita set lah another 2 week saya akan explain. Sebab tu kalau siapa-siapa yang join malam ni, kalau yang tak dapat access lagi indikator singgah saham tu, boleh message lah personally ke saya, username TradingView. Username TradingView ni macam ni lah dekat tengok dekat sini. Kan, dekat profile ni. Mana profile je? Ni, macam ni username ni. Jadi boleh username masing-masing ni lepas tu message kat saya, nanti saya bagi access lah. Indikator mana tu? Indikator ni. Sebab ni perlu saya bagi access lah. Boleh ya? Tapi actually yang lama tu untuk sawit tak sama Yang sawit? Sawit ada. Dia 3 kan tadi kan? 3. Oh. Yang sebelum ni kan yang saham tu dia lain sikit lah. Tak, dia sama je. Maksudnya saya beritahu tadi. Ya. Okey, dia ada 3 kan? Atas bawah, puyuh dengan sawit. Yang sawit tu saya tak ada. Tak ada. You message balik. Saya rasa ada apa. Message siapa-siapa yang tak ada access 3 indikator ni, message saya TradingView punya username, nanti saya bagi access. Boleh ya? Tapi saya masih lagi pakai MCDX tu dekat TradingView. Okey, boleh tak ada halnya. Pasal bila nampak dia punya bila Crossing. nampak yang keluar hot money tu, bankers tu, betul. itu betul-betul memang ada harapan naik turun. So I selalu pakai, kalau ada hot money masuk bankers ada tu, merah tu memang I masuk selalu. Maksudnya dekat FCPO boleh guna kan? Dekat TradingView, kita tambah di satu MCDX. Yelah, maksudnya untuk FCPO valid juga benda tu lah. Valid. Kawan saya kenanga semua pakai juga. Memang it's quite valid. Akan boleh tukar 1 minit tu, boleh tengok dah keluar merah dah. Kalau 3 minit TradingView, merah sikit. Karena 5 minit, sometimes dia cakap, still got banyak hot money, hold on, jangan jual lagi. Still banyak hot money at 5 minit. Kita main mana 1 minit tengok hot money ada merah. Dia yang Cap beritahu MCDX tu, dia nama apa contohnya? Saya cari Masuk dekat indicator ada. Just type MCDX. MCDX. And then you go down, you ambil MCDX Mango 2 Juice. Yang bawah sekali. Di dekat sini MCDX ke? MCDX. MCDX banyak. Boleh pilih lah untuk smart money ni ke apa benda banyak. Contoh. Bawah sekali. Ni Pilih yang bawah sekali. Ya tu. Yang 650 MCDX Mango 2 Juice. Dia keluar ni. Yang tu ya betul. Tu. Kalau Cezul tukar 1 minit, tukar to 1 minit, Cezul boleh nampak ada merah keluar. Okay. Tu ada merah sikit. Ada hot money. Okay. Ada hot money, ada banyak orang waiting. Ada hot money yang. Maksudnya boleh study lah MCDX tu apa function dia. It's good for 1 minute, 2 minute tengok lah. 1 minute, 3 minute. Okay. Ada apa soalan? Kalau tak ada apa, kita sampai sini je kok.